Aku dia nak gelak pun tak tahu, nak menangis ke. Aku tak tahu. Bercampur baur. Emosi Ha? yang bercampur Dia baur. bercampur. Dia macam ni Faiz. Kita set the context. 8 match day masuk ke dalam aksi Liga Super. Ada 2 perkara yang sangat dominan. Actually 3 perkara. Satu is perbezaan yang sangat ketara di antara JDT dan juga kesemua pasukan lain. Inequality yang terlalu besar membezakan mereka, sehinggalah JDT sekarang ni tak ada bolos 1 goal from open play pun lagi. 1 gol yang mereka bolos tu pun sepakan penalti. From open play dalam 8 perlawanan mereka belum bolos. Dan dalam 3 perlawanan menentang 3 rivals terbesar mereka jaringkan 14 gol tanpa bolos. Jadi dominasi JDT itu terlalu besar. Dan kemudiannya aku rasa salah satu benda yang paling ketara juga setakat ini adalah perbezaan kualiti di antara pasukan-pasukan yang berada di Liga Premier tahun lepas dengan counterparts mereka. Hang boleh nampak. Hang tengok Kelantan United, Perak, Kuching City. Hang boleh nampak gap tu. Right? PDRM satu je yang terbang-terbang sikit ke atas kan. Yang against the run of play sekarang PDRM tu. Tapi selain tu, everyone else quality almost similar. Right? Satu lagi perkara yang kita dah dapat seawal match day ke-8 adalah masalah jurulatih diriatkan dan masalah pembayaran gaji. Dengar-dengar pemain-pemain Kelantan gaji tak dapat. Ayo. Coach mendedahkan perkara tu. Nak raya ni. Ada dengar ura-ura beberapa pasukan lain pun tak nak sebut. Belum bank in lagi. Aduh. Beberapa pasukan lain. Dan aku dah sebenarnya aku dah menyampah sebenarnya nak borak pasal masalah gaji kat bola sepak Malaysia ni, sebab tiap tahun benda ni akan berlaku. Dan kita sebagai penyokong bola sepak Malaysia, apa yang kita boleh buat is just duduk tepi tengok je lah, layankan je lah. Apa lagi yang kita nak buat? Right? Kita boleh pergi stadium, kita boleh beli tiket, kita boleh beli barang original. Tapi masalah gaji itu tetap akan berlaku. Sebab realitinya bola sepak Malaysia kita ni gaji terlalu tinggi, terlalu inflated, jumlah perbelanjaan pasukan tak masuk akal. Jika hang ambil jumlah perbelanjaan, hang bandingkan dengan jumlah yang mereka boleh buat melalui memenangi piala perlawanan ataupun melalui nilai tajaan penjualan tiket, mana masuk akal? Penjualan tiket nilai tajaan tu tak boleh, tak sama langsung dengan jumlah perbelanjaan. Berpuluh-puluh juta kadang-kadang untuk semusim. So, bila hang ada perbezaan dalam faktor itu, memang tiap tahun masalah gaji itu akan ada. Sebab prinsip ekonomik biasa kan. When you spend more than what you make, you will be in debt. Aku tak tahu nak mula kat mana, Faiz. Tapi soalan simple yang aku boleh tanya hang lah. Soalan simple yang dah berpuluh-puluh kali orang tanya. Apa yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah gaji dalam bola sepak Malaysia ni? Paling utama sekali daripada kacamata aku peribadi, adalah satu benda yang tak pernah aku jumpa dalam bola sepak Malaysia. Satu benda yang semua sukan lain di arena mana pun di dunia ni cuba buat, tetapi Malaysia ni tak cuba buat, adalah mengetengahkan sustainability by future proofing dia punya stakeholders ni. Sekarang ni contoh dia macam, aku bagi contoh contoh dia MFL kan. MFL adalah satu entiti di mana di bawah dia ada stakeholders pemegang taruh iaitu pasukan-pasukan ini sendiri. Jadi MFL untuk ini sekali lagi ini kacamata aku peribadi untuk future proof, untuk mengetengahkan sustainability, dan disebabkan hang tiap-tiap tahun akan dengar berita tak bayar gaji, berita-berita yang tak enak didengar macam ni kan. You have to intervene. That's the number one thing that you have to do. You have to intervene. Hang perlu masuk campur. Kenapa? Kalau berlanjutan macam ni, lagi banyak pihak yang akan dirugikan daripada diuntungkan. Itu adalah prinsip asas dia. Macam mana kita cuba tengok, kalaulah kita nak perkenalkan sesuatu yang bernama salary cap, mengehadkan jumlah expenditure
gaji ataupun pasukan ataupun apalah. Okay. Cuba untuk come out dengan satu skim ataupun satu mekanism yang boleh dikatakan guaranteed dia punya efek dia kepada pasukan-pasukan ni. Kalau short term pun, ia adalah untuk menjaga liga ataupun menjaga kesihatan pemegang taruh tadi ni untuk jangka masa panjang. Itu je. Bukan nak kata kalau hang letak salary cap ataupun apa, hang kena patuh dengan salary cap ni untuk jangka masa yang lama. Aku bagi satu contoh. F1 pada tahun 2021. F1 ni, semua orang tahu inilah satu sukan mewah. Inilah satu sukan yang membabitkan ratusan juta per tim. Ada 10 tim. Ratusan juta euro per tim. Pun mengetengahkan bajet cap dan akhirnya hanya 145 juta saja boleh diperbelanjakan oleh setiap pasukan. Hang Ferrari ke, hang Aston Martin ke, ini je duit yang hang boleh belanjakan dengan audit yang sangat precise dan mendalam. Okay, itu saja. Tak ada yang bukan salary cap ni adalah satu cara, tetapi isi dia tu adalah cuba untuk buat liga ini lebih sustainable. Aku suka dua benda yang cakap tadi. Sustainable. Perkara pertama. Kerana kita sedia maklum bola sepak Malaysia kita ni tak sustainable langsung Sebab kenapa? Tiap tahun pasukan ada masalah gaji, tiap tahun akan ada pasukan yang bungkus, yang tutup kedai, yang tak boleh nak survive, yang tak boleh nak compete at the highest level sebab setiap tahun kena minta dekat Exco Sukan Negeri, Exco Sukan Negeri minta dekat Menteri Besar pakai bajet negeri untuk bayar gaji pemain. Mana sustainable? Mana sustainable? Tak sustainable langsung. Itu pertama. Yang kedua, stakeholders. So, dari segi stakeholders, right, pemegang taruh. Kat sinilah yang aku nak cakap kenapa bagi aku. And benda ni dah lama sebenarnya. Bagi aku, dah lama aku merasakan perkara ni. Tapi ialah beberapa macam mana aku nak cakap, beberapa pemegang taruh dalam bola sepak Malaysia ni sendiri tak suka this idea. Aku tak tahu kenapa, aku tak faham kenapa. Tapi bagi aku, a salary cap, mengehadkan perbelanjaan itu sangat diperlukan. And aku bagi very basic explanation kenapa. Contoh sekarang ni, kalau hang sebagai ibu bapa, right, hang ada anak, hang nasihatkan kepada anak hang, okay, jangan buat benda ni. Hang bagi tahu dia ni, hang bagi tahu elok-elok, hang berikan kepercayaan hang kepada dia. Jangan buat perkara ini. Tapi berulang kali dia still buat. Han nasihat 2-3 kali, tapi dia still buat. After a while, takkan Han nak cakap, oh itu je lah yang aku boleh buat. Aku dah nasihat dah, tapi kalau dia nak buat, itu je lah. Tak adalah, at some point Han akan intervene. Sebab anak-anak kecil hang tu, bila diberi kepercayaan dan mereka tidak mengikut nasihat hang tu, dan hala tuju hidup mereka tu semakin hancur, at some point hang akan intervene and set it straight. Hang akan bawa mereka semula ke landasan yang betul, dan kemudiannya hang akan set beberapa rules and regulation around hidup mereka untuk memastikan mereka kekal dalam landasan tersebut. Benda sama hang kena buat lah dalam bola sepak Malaysia. Kita dah bertahun-tahun cakap ayat yang sama. Oh, setiap pasukan perlu berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Tiap tahun aku dengar peribahasa tu, ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Tiap tahun aku dengar peribahasa tu. Tapi tiap tahun juga pasukan tak ikut. Pasukan tak dengar. Pasukan tak follow. Jadi dalam situasi ni, bila pasukan tak buat apa-apa, kita kena buat apa? Intervene lah. Takkan kita nak biar je. Biar je betul tiap tahun komplain. Oh, kita dah bagi nasihat. Tapi pasukan tak buat apa. Tak ada. You have to intervene. Ini produk kau. Kita perlu intervene. Dan kenapa aku rasa salary cap tu adalah idea yang sangat-sangat diperlukan dalam bola sepak Malaysia ni, adalah satu, kita punya inequality dah terlalu besar. Kenapa F1 bawa masuk salary cap? F1 bawa masuk salary cap salah satu sebab sustainability in terms of environment dan semua. Tapi another reason is sebab dia nak mempertingkatkan kualiti perlumbaan di atas litar. Dia nak memastikan pasukan-pasukan yang lebih bawah tu dengan bajet yang lebih tinggi boleh compete dengan counterparts mereka. Dia nak meningkatkan persaingan dalam Formula 1. Dan aku rasa kita pun perlu meningkatkan persaingan dalam liga kita. Kerana dominasi yang ada pada JDT itu bagi aku terlalu besar. And it's a good thing. Benda ni bukan salah JDT. Apa yang JDT buat tu adalah benda yang
apa yang mereka nak buat tu adalah benda yang positif kerana mereka nak membangunkan pasukan mereka. Tapi kalau pasukan-pasukan lain tu tak boleh compete langsung, ia menurunkan competitiveness level of this league dan menjadikan liga ni sangat bosan untuk ditonton. That's one reason. Salary cap tu akan meningkatkan competitiveness, right? Memberikan platform yang sama untuk semua pasukan untuk compete every season. Provided hang spend the smart way lah. Sebab ada duit tak berbelanja dengan cerdik pun tak guna juga, kena spend the smart way. Tapi the more important thing, Faiz, hang boleh memastikan bahawa pemain-pemain kebajikan mereka terjaga. Sekarang ni pemain akan datang cakap, oh kenapa hang nak limitkan the amount of money aku boleh buat? Okay, biar kita cakap terus terang, bang. Kalau musim ni gaji abang 10,000, right? Tapi gaji tu tak bayar, lagi elok abang dapat gaji 5,000, tapi 5,000 tu bayar. Daripada tak ada langsung. 5,000 tu tiap bulan bayar on time. Abang pun ada rekod kewangan yang konsisten. Ada caruman EPF. Yang konsisten semuanya. So by the time sampai setengah umur, tak ada masalah nak pergi up and down, nak cari mahkamah, nak dapatkan pembayar. Tak payah. Aku teringat kawan kita Nick Akif yang baru ni bagi tahu kita yang pasukan lama dia ada lagi sebulan hutang. Ada lagi sebulan hutang. So apa baik kita mengehadkan perbelanjaan itu untuk memastikan. Bukan nak kata salary cap ni akan bermakna pemain-pemain gaji 1,200, tak adalah. Kita pun logik. Berbelanja mengikut kemampuan. Kalau industri bola sepak tu, kena buat market research. Kalau industri bola sepak kita ni bernilai X amount of money, maka itu adalah X amount of money yang perlu digunakan untuk divide di antara semua pasukan, dan pasukan-pasukan perlu diberikan limit berdasarkan kemampuan mereka untuk menarik masuk penaja. Right? There has to be a structure and a limit. Salary cap ni ada banyak jenis salary cap yang boleh dibuat, dan ada FFP pun satu bentuk salary cap tapi juga. FFP kita tahulah dekat Europe pun tak berapa successful sekarang. Aku lagi rela mengikut model contoh dekat US, model dekat Australia, salary cap yang memastikan setiap pasukan ada opportunity untuk attract good players. Untuk mungkin compete. Sebab tu lah aku belum dengar lagi FC Cincinnati tak bayar gaji. So, ataupun Chicago Fire mungkin tak bayar gaji. So itu yang aku nak tekan kat sini. Sampai bila kita nak hidup dalam kitaran yang sangat teruk ni? Kita komplain, tak ada apa jadi. Pasukan pun masih lagi berharapan dengan dana yang mereka tak buat. Menang Liga Super dapat berapa juta? Tak banyak. Tapi berbelanja berpuluh-puluh juta. Tak sampai juta. Tapi berbelanja berpuluh-puluh juta. Berbelanja berpuluh-puluh juta. Tajaan pun aku tak rasa tak sampai berpuluh-puluh juta. So macam mana hang nak expect kelab-kelab macam PJ City, kelab-kelab macam UiTM nak sustain long term? Melainkan mereka ada seorang leader yang sanggup membazirkan duit. Tapi siapa je yang suka bazirkan duit? Aku rasa akan jadi macam ni Kish. Akan jadi tahun-tahun ke depan ni, benda ni daripada satu sisi lain kalau terus-terusan macam ni akan mengurangkan jumlah penyokong Liga Super. Sebab aku dah ada banyak contoh kawan-kawan yang dah tak ambil peduli pasal Liga Malaysia ni disebabkan kawan-kawan macam ni. Ada kawanku seorang kata apa tau? Dia kata macam ni ini in his word dia kata timeline dia macam ni. Katalah ada 10 juta peminat Liga Malaysia sekarang. 10 juta di Malaysia ni ada 10 juta. Market dia macam ni. Mula Liga gaji padang JDT champion. Orang dah bosan kan? Daripada 10 juta tadi tinggal 9.5 juta. Masuk pula musim baru. Mula Liga, gaji padang JDT champion. Kurang lagi 9 juta. Lama-lama tak ada langsung peminat bola sepak di Malaysia. No, faham tak maksud aku? Aku faham 100% Faiz. Aku 100% faham. Aku 100. Macam mana aku nak tarik rakan aku yang tak menonton bola sepak Malaysia untuk datang menonton bola sepak Malaysia, yang mana even masalah padang tu pun aku boleh tolak tepi tau. Pembayaran gaji ni aku tak boleh. Macam mana aku nak ajak dia datang jumpa? Bila dia datang, dia tengok game, tim tu kalah, lepas tu dapat tahu tim tu sebenarnya 2 bulan tak bayar gaji. Macam mana? Dia bukan a sporting reason. Macam mana? Aku tak faham. And the most logical thing is, sampai bila kita nak berharap kepada
kelab-kelab bola sepak ni untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Ya. Tak boleh. Selagi kelab-kelab bola sepak ni masih ada pertalian dengan aspek-aspek politik, selagi itu setiap keputusan yang mereka ambil itu tidak akan meletakkan kewangan sebagai prioriti pertama. Prioriti pertama akan menjadi menjaga hubungan, menjaga kepentingan. Takkan jadi kewangan. So selagi itulah kita akan struggle, dan selagi itulah kelab-kelab akan bungkus. Salah satu benda yang aku paling geram dengan bola sepak Malaysia ni adalah kemasukan kelab dan kematian kelab. Kau tahu tak betapa sakit hati benda tu? Felda United masuk bungkus, PJ City masuk bungkus. Satu kelab yang tak ada identiti Felda, lagi satu kelab yang berpaksikan community. Tapi macam mana dia nak sustain dengan benda-benda community kalau dia kena fikir pasal aku kena survive dalam liga dulu. Ni terbaru ni, orang semua maki Perak. Right? Maki Perak, cakap projek lah, tapi nak compete kat Liga Super kena compete lah. Okay, duit nak dapat dari mana? Duit nak dapat dari mana? Kalau aku XOX, kenapa aku nak keluarkan berpuluh-puluh juta ke dalam pasukan? Kalau hujung musim aku menang Liga pun, aku tak dapat banyak. Kenapa? Baik aku create a pasukan yang sustainable, yang aku maintain below budget. Aku tak tahulah pasukan Perak ni within their budget ke tak. Tapi maksud aku, apa guna hang berbelanja besar dari perspektif corporate? Kenapa sebuah pasukan corporate nak berbelanja besar? Menaja tu aku boleh faham. Pemilik tu nak mengeluarkan duit banyak tu. Kenapa? Apa yang hang dapat? Hang tak dapat returns. So that's why aku geram dengan bola sepak Malaysia ni, sebab kita tak ada struktur untuk memastikan kelab-kelab mematuhi syarat kewangan yang padat. Aku tahu kita ada banyak benda-benda negatif berkenaan dengan pembayaran gaji ni. Kita pernah dengar ura-ura pasal penggunaan double contract. Kita pernah dengar ura-ura pasal duit-duit bonus yang tak termasuk dalam gaji. Jadi ramai yang mengatakan kalau kita set salary cap tak guna juga, sebab nanti penguatkuasaan dia tak kalau penguatkuasaan dia tu tak tepat, masalah akan berterusan sebab pemain akan ada kontrak kedua, duit under table. Tapi aku punya ayat macam ni lah. Selagi bila kita nak tolak tepi idea-idea yang positif hanya kerana kita tak yakin dengan penguatkuasaan, at some point kita kena insist penguatkuasaan tu perlu berlaku lah. Tapi aku tahu benda tu lagi senang untuk kita sebut daripada dilaksanakan, sebab untuk konsep seperti salary cap dan penguatkuasaan ni berjalan dengan positif dalam bola sepak Malaysia, ada beberapa pemegang taruh yang betul-betul perlu dikeluarkan. Tapi itu adalah perkara yang berat. Mungkin bola sepak Malaysia memerlukan reset bagi aku financially. Satu hari nanti kita akan hadirkan di Bola Itu Live salah seorang mangsa yang pernah mengalami gaji tak dibayar ni. Menarik juga untuk kita dapatkan point of view dia orang kan. Mungkin tunggu hujung bulan tak bang, tunggu hujung bulan tak bang, sakit babe. Mungkin aku tak tahu kalau kita perlu reach out dekat PFM untuk dapatkan pandangan mereka, CEO Izam Ismail tentang idea salary cap, tentang masalah gaji. Sebab aku cakap macam ni Faiz, aku cakap macam ni. Sekarang kita borak benda ni by the end of the season, aku garantikan akan ada pasukan lain yang akan keluar laporan gaji tak bayar. Next season masih akan ada perkara yang sama. The following season masih akan ada perkara yang sama. Dan kita akan hanya jadi bystanders, duduk kat tepi dan layankan je lah. Itu adalah takdir kita. Kalau tak ada apa yang berubah, itu je lah takdir yang kita kena terima. Lepas tu marah orang tak sokong liga sendiri.